Selamat malam perawan manis. Mari. Hampirlah kemari. Budak, jika kau nanti dilamun cinta dan ketika di kemuncaknya, ingatlah padaku, kerana aku mewakili para kekasih tegar, tidak berganjak, tidak termakan oleh perbuatan lain selain bayangan wajah yang dicintainya. Jenis perempuan bagaimanakah dia? Seperti bentuk tubuh yang mulia. Dia bukan ragumu jika begitu. Berapa umurnya jika begitu? Kira-kira umur yang mulia. Terlalu tua demi Tuhan. Biarkan dia mencari yang lebih tua dari dirinya. Baru sepadan. Sesuai pada hati suaminya. Kerana perempuan adalah seperti mawar. Sekali kembangnya dipamerkan, terus menghilang dalam saat yang sama. Akan saya benar-benar ingat, Mulia. Jadi, biarlah idamanmu lebih muda darimu, atau cintamu tidak akan berkekalan. Bagaimana sekarang? Dia dekat mana? Dia berada di kediaman. Dan bagaimana kisahnya? Kosong, Tuan. Dia tidak pernah bicara tentang cintanya dan membiarkannya tersimpan bagai seekor ulat dalam kelopak. Tertulis pada pipi halusnya, merindu dalam hati. Dan dengan rindu yang berdebar, dia duduk seolah terbunuh, senyum dalam sedih. Bukankah itu cinta? Kita lelaki mungkin berkata lebih, menatah lebih, tetapi yang ditunjukkan tanpa sebarang bukti, banyak bersumpah, tetapi sedikit sangat tentang cinta kita. Tetapi, matikah cinta saudaramu itu, budak? Saya adalah segala anak perempuan di rumah ayah saya, dan segala abang-abang juga. Namun saya tidak tahu, Tuan, bolehkah saya berjumpa dengan wanita ini? Ya, itulah temannya. Bersegeralah padanya dan berikan dia intan ini. Dan katakan padanya, cinta aku tidak berganjak, tidak boleh ditolak. Nah, ini datang si naga kecil. Tuan Tiga, pergilah menyorok. Malvolio sedang menghalang mari. Dia telah berpanas matahari berlatih peraga diri dengan bayang-bayang sini. Perhatikan dia. Kerana aku tahu, surat ini akan buat dia jadi badan. Cepat, lebih kurang, pergilah berlindung. Di sana. Di sana. Oh. Nah, ini dia datang toman yang perlu digeletek sebelum ditangkap. Ini adalah nasib. Semuanya nasib. Maria pernah beritahu aku yang dia sukakan aku. Dan Maria pernah berbisik pada aku. Jika dia jatuh hati pada aku, ia disebabkan warna kulit aku. Lagipun, dia tunjuk lebih hormat pada aku ke belakangan. Hari lain yang mengejarnya. Apa maksudnya itu? Wah, tak penting apa itu? Jika ini jatuh ke tanganmu, bertindaklah. Dalam bab nasib, aku melebihi kamu. Tetapi usah takut pada kehaibatan. Setengah dilahirkan hebat, setengah mencapai kehaibatan. Dan bagi setengah, haibat diunjuk pada mereka. Nasib awak membuka tangan mereka. Biarkan darah dan azam kamu membalut mereka.
Dan bagi membiasa dirimu pada yang akan terjadi, lemparkan rasa rendah diri dan tampillah segak. Berbalahlah dengan ahli keluarga. Berkasarlah dengan orang-orang gaji. Basahkan lidahmu dengan politik negara. Letak dirimu dalam cerdik menonjol. Dia yang menasihatimu akan mengeluh bagimu. Ingat, siapa yang menggesa kamu pakai stoking kuning? Stoking kuning? Dan kepingin melihat betis bertali. Aku kata, ingat kan? Pergilah, kau sudah bersedia. Jika kau ingin begitu, jika tidak, biarlah aku terus melihat kau sebagai pekerja, pegawai dengan orang gaji, tidak layak disentuh oleh jemari tua. Selamat tinggal. Ia yang akan mengubah hidup dengan kamu. Si kaya itu. Sinar siang dan arak tidak tercari lagi. Ini akan terdedah. Aku akan gembira. Aku akan baca penulis-penulis politik. Aku akan memerangi serta bidang. Aku akan menepis kenalan kasar. Aku akan cipta jantan yang sebenar. Ini tidak akan lagi membodohkan diri, membiarkan imajinasi memabukkan aku. Kerana setiap alasan melupa ke sini, bahawa puanku cintakan aku. Dia pernah puji stoking kuningku ke belakang ini. Dan dia pernah puji kakiku yang berikat di betis. Dan kini dia menyerah pada cinta aku. Seperti ada yang menarik aku melakukan apa yang dia suka. Aku bersyukur dengan nasib aku. Aku gembira. Aku akan mengasingkan diri. Tegas, berstoking kuning, berikat di betis deras seperti kilat. Aku memuji Tuhan dan nasib aku. Dan ada lagi tambahan. Kamu pasti kenal siapa. Jika cinta kau balas, tunjukkan dalam senyumanmu. Senyumanmu sesuai benar dengan kamu. Kerana itu, senyumlah bila mana bersama aku. Manis, aku pintarlah. Maha kuasa, aku memujimu. Aku akan tersenyum. Aku akan lakukan apa yang kau minta aku lakukan. Aku takkan berikan bahagian aku dalam permainan ini walau satu jumlah persaraan yang beribu-ribu yang akan dibayar dari harta negara. Aku sanggup kawini wanita ini kerana rancangannya. Aku pun sama begitu. Dan aku tidak akan meminta mas kawin selain dia. Dan satu lagi lawak jenaka. Aku pun sama. Tapi nak lihat. Lihat. Ini datang perangkap emasku. Jika ingin melihat kesudahan pada permainan ini, lihat gayanya bila berjumpa dengan puan aku nanti. Sejahteralah Cik Puan, semoga langit menurunkan wangian pada Cik Puan. Hulurkan tanganmu, Tuan. Saya yang menurut perintah, Tuan. Siapa nama Tuan? Cesario adalah nama pesuruh Puteri Jelita. Pesuruhku, Tuan. Dunia tidak akan bertambah dengan pengakuan pura-pura. Tuan adalah pesuruh Kang Orsino Jejaka. Dan dia pesuruh Tuan. Dan perlu kepunyaan Tuan. Pesuruh kepada pesuruh adalah hak Tuan. Pada dia, aku tidak fikirkan tentang dia. Pikirannya jika kosong lebih menyenangkan aku. Puan, saya datang ke sini untuk meringankan fikiran Puan bagi pihaknya. Oh, mintalah. Aku mohon padamu. Aku larang kamu bercerita tentangnya lagi. Tetapi, bolehkah awak pikul satu tugas lagi? Aku lebih suka dengar awak bermadah dari kicauan alam. Cik Puan yang mulia. Benarkan aku. Aku minta padamu. Aku ada mengirim
kamu. Di bawah kekerasan aku memaksa diri. Memaksamu menerima cincin itu dengan jalan menipu. Yang kau tahu bukan kepunyaanmu. Apa dalam pikiranmu? Tidakkah kau pamerkan nama baikku? Dan umpanya dengan segala tuduhan buruk yang terfikir oleh hati yang kejam. Padamu yang menerima, yang didedahkan sudah memadai. Duri, bukan dada yang menyorokkan hatiku. Jadi benarkan aku mendengarmu berhujah. Saya bersimpati dengan Puan. Itu sebahagian dari cinta. Bukan sebahagian. Kerana ia adalah butir lucah yang kerap kita rasa pada musuh. Jika begitu, aku rasa tiba masanya untuk senyum semula. Oh dunia, betapa tepat untuk si miskin merasa bangga. Jikalau kita menjadi mangsa, adalah lebih baik pada seekor singa dari seekor musang. Jangan menyergah aku kerana membuang masa. Jangan gusar pemuda baik. Kau bukan kepunyaanku. Namun bila senda dan remaja bertemu, kau adalah seperti lelaki yang sempurna. Itu hala perjalananmu ke arah barat. Jika begitu, ke arah barat. Selamat dan sejahtera mengiringi Cik Puan. Tiada apa-apa lagi dari Puan untuk tuan saya. Tunggu. Aku mohon beritahu aku apa yang kau fikir tentang diriku. Bahawa Puan fikir Puan bukanlah yang sebenar. Jika aku fikir begitu, aku fikir begitu juga tentang dirimu. Jadi fikirlah yang betul. Saya bukanlah saya yang sebenar. Aku harapkan kau begitu seperti yang aku mahukan. Mungkinkah lebih baik dari ini? Saya harapkan betul Puan. Untuk kini, saya badut Puan. Oh, betapa sebuah cemuahan nampak cantik di bibirnya yang meluat dan marah. Rasa bersalah menampak diri terlalu pantas. Dari rasa kasih yang akan terlindung, kasih dingin malam, kini kasih hangat siang. Cesario, demi mawar di musim bunga, demi lara suci, harga diri, kebenaran dan segalanya, aku sangat mencintaimu. Yang menghina segala marah kamu. Tiada kata, tiada alasan boleh kusorok rasa hatiku. Jangan paksa alasan awak dari hari ini. Kerana aku yang merayu. Kerana itu, kau tiada punya alasan. Tetapi dari alasan jadi penghalang. Cinta yang dicari adalah baik. Tetapi yang diberikan tanpa fikiran lebih baik. Demi kejujuran, saya bersumpah dan demi tenaga muda, saya punya satu hati, satu dada dan satu kebenaran yang tiada wanita pernah datang. Tidak juga akan memimpinya, kecuali aku sendiri. Jadi, selamat tinggal Cik Puan yang baik hati. Tidak akan ku benar lagi air mata Puan gugur keranamu. Kembalilah kau lagi. Kerana kau mungkin mampu membuka hati. Dan bila penuh kebencian, akan menyukai cintanya. Ia memberi perhatian lebih kepada budak muda itu di hadapan kamu untuk menaikkan darah kamu, untuk membangunkan kemarahan kamu, untuk membakar hatimu dan memanggang jantung. Kamu sepatutnya berdepan dengannya dan dengan lawak bagus, kamu sepatutnya menghapuskan budak itu menjadi bodoh. Itu jelas pada tapak tanganmu ini. Dan ia telah diabaikan. Peluang dosa pang ini kamu biarkan masa melenyapkannya. Yang kini telah berlayar ke utara pendapat tuanku. Di mana aku akan bergayut seperti salji kerindi janggut seorang Belanda. Kecuali kamu dapatnya kembali dengan cubaan 2 kali ganda. Sama ada kegagahan ataupun tipu elak. Tiada cara lain. Ia mesti dengan keberanian. Kerana aku benci tipu elak. Aku lagi sanggup jadi budak hingusan dari ahli politik. Kalau begitu, kumpulkan aku harta berdasarkan kegagahan. Cabar pemuda kaum itu untuk bertarung dengan aku. Lukakan dia di 11 tempat.
anak buah aku akan yakin bahawa tiada penambah cinta di dalam dunia ini bagi lelaki untuk perempuan dari perihal keberanian. Tidak ada jalan lain selain ini, Sir Andrew. Bolehkah seorang dari kamu hantarkan cabaranku padanya? Pergilah tulis surat dengan tangan pendekamu. Biar tepat dan ringkas. Tidak mengapa jika ianya lucu, asalkan fasih dan menarik. Acah dia dengan kebebasan perkataan. Tidak mengapa jika kau ulang 2 atau 3 kali. Cara itu dia tidak akan terlepas pandang. Dan masukkan sebanyak pembohongan yang mampu ditanggung di atas kertas. Walaupun kertas itu sebesar katil jenama di England. Nah, tuliskan. Pergi. Biar cukup biadab dalam tulisan awak walaupun menggunakan bulu ayam. Di mana saya akan temui awak lagi? Kami akan panggil awak di bilik. Pergilah. Dia sangat rapat dengan Tuan, Sir Toby. Saya kenal dia lebih 2 atau 3,000 tahun. Kita akan terima sepucuk surat istimewa daripada dia. Tetapi awak tidak akan menghantarnya. Jangan percaya saya jika begitu. Cara apa kau paksa belia itu untuk jawab? Aku fikir lembu dan talinya tidak mampu untuk mengikat mereka bersama. Bagi si Andrew, jika dia dilapah, darah yang kau lihat dari jantungnya hanya mampu untuk mengotorkan seekor ulat. Dan aku akan makan daging selebih. Dan lawannya, belia tadi, tiada langsung tanda-tanda zalim pada dirinya. Nah, ini yang termuda dari 9 beradik dan kau. Jika tidak mahu keregusi dan ketawa terbahak-bahak, ikutlah aku. Marbul yang gila bayak itu sudah alim. Bertukar wajah. Tidak ada hamba yang boleh diselamat dengan percaya penuh. Akan percaya tabiat sonsang itu. Dia mengenakan topeng kuning. Dan betis bertali. Sungguh paling perkasa. Seperti si keras hati yang mengendali sekolah di rumah ibadat. Saya telah ikut dia seperti pembunuhnya. Dia patuh segala perkara dalam surat yang saya jatuhkan. Untuk janji dia. Dia terus tersenyum. Garis di mukanya melebihi-lebih semak dari botol India. Kamu pasti tidak pernah melihatnya. Saya hampir tidak boleh menahan diri dari membalik sesuatu padanya. Saya tahu poin saya akan tengking dia. Jika begitu, dia akan terus tersenyum dan terima itu sebagai perbuatan tanda suka. Mari, bawalah kami. Bawalah kami di mana dia berada. Mari. Jika ikutkan kehendakku, aku tidak akan menyusahkan Tuan. Tetapi sejak Tuan merendahkan derita Tuan, saya tidak lagi ingin mencegah. Aku tidak boleh membiarkan Tuan pergi. Niatku lebih tajam dari besi asalnya mendesak aku. Walau begitu banyak yang menarik seseorang untuk pelayaran jauh, tetapi cemburu apa yang mungkin tergalakkan perjalananmu untuk tidak punya kepakaran dalam bahagian dunia? Dan pada seorang baru, tanpa petunjuk, tanpa kawan, kerap terbukti kasar dan tidak mesra. Kasih murniku dalam kancah takut ini akan mengejarmu. Oh, Antonioku yang baik hati. Aku tiada jawapan selain berterima kasih. Dan berterima kasih, kerap sekali perbuatan yang baik diperlekehkan dengan balasan yang tidak setimpal. Tetapi sekiranya harga diriku sepadan dengan kuasa itu, Tuan akan menerima peluang yang baik. Apa dah dibuat? Ataukah kita pergi berjumpa dengan wali kota ini? Esok Tuan, elok pergi tengok tempat penginapan. Saya tidak pernah. Dan malam pun masih panjang. Aku mohon padamu, marilah kita mencuci mata dengan benda-benda atau tubuh-tubuh ternama yang membuatkan kota ini terkenal. Tuan perlu memaafkan saya. Saya tidak boleh. Tanpa bahaya, berjalan di lorong-lorong ini sekali. Dalam pergaduhan di laut, menentang klasi-klasi kaum yang saya bekerja dengan baik pula. Jika saya tertangkap, saya tidak mampu mempertahankan diri. Bunyinya seperti Tuan telah membunuh beberapa orang. Kesalahannya bukan kerana menumpahkan darah. Walaupun politik master dan gaduh mungkin telah memberikan kita pertengkaran sengit. Ia mungkin telah dibalas kembali dengan apa yang kita ambil dari mereka. Yang mana demi cukai. Kebanyakan bandar kita bayar. Kecuali diriku yang menonjol. Yang mana jika aku berlama di sini,
Aku akan membayar mahal. Jangan berjalan di kawasan yang terang. Itu terlarang untuk saya. Sebentar, Tuan. Ini dompet saya. Di pinggir selatan, Tuan, di Alifon, adalah tempat terbaik untuk kita menginap. Saya akan rancang kita sambil Tuan membuang masa dan menambah pengetahuan dengan melihat kota ini. Di sana Tuan akan temui saya. Kenapa serahkan dompetmu kepadaku? Barangkali matamu akan terlihat barang mainan yang awak ingin beli. Dan aku fikir bukan untuk pasal lambat, Tuan. Saya telah pegangkan dompetmu dan tinggalkan kamu untuk 1 jam. Berjumpa di Alifon. Aku ingat. Aku telah suruh dia dijemput kemari. Dia kata akan datang. Apa harus dia aku jamukan? Apa istimewanya dia? Remaja lebih kerap dibeli dari di pohon atau dipinjam. Aku bercakap terlalu kuat. Di manakah Malvolio? Disedih dan penyabar dan sesuai sekali sebagai pesuruh dengan milikku. Di manakah Malvolio? Dalam perjalanan, Puan. Tetapi dalam keadaan pelik. Pastinya dia sudah dinasuk, Puan. Kenapa? Apa halnya? Adakah dia menjerit-jerit? Tidak, Puan. Tetapi dia terus tersenyum. Elok kiranya Puan ada beberapa pegawai dekat bila dia tidur. Dan pasti sudah kehilangan warasnya. Pergi panggil dia segera. Aku pun segila dia jika duka dan gila bayang sepadan. Bagaimana kau sekarang, Malvolio? Puan manis. Kenapa senyum? Aku panggil kau datang kerana suatu perkara sedih. Sedih, Puan? Saya boleh je bersedih. Ini boleh buat perjalanan tersekat. Betul sebentar ini. Tapi apalah. Jika yang menyenangkan mata seseorang. Saya rasa kita tahu perintah itu. Apa kenanya dengan kamu? Fikiran saya tidak gelap. Walau kuning di kaki. Ia diterima oleh tangan ini. Perintah akan disempurnakan. Saya rasa kita tahu perintah dari siapa. Hendakkah kamu pergi berbaring, Malvolio? Berbaring? Pasti, kekasih. Saya akan ikut, Puan. Semoga malaikat membolehkan kamu. Kenapa senyum begitu rupa? Kenapa kerap mencium tangan sendiri? Apa khabar, Malvolio? Saya yang menurut perintah. Kenapa terampil bodoh begini di depan puanku? Jangan takut pada yang gah seperti yang tertulis. Apa maksudmu begitu, Malvolio? Setengah dilahirkan gah. Ha? Setengah mencapai kegahan. Apa kamu kata? Setengah kegahan diulurkan pada mereka. Semoga Tuhan menjenterakan kamu. Ingatkah siapa yang memuji stokin kuning kamu? Stokin kuning, Dan ingin lihat betis bertali? betis bertali. Dandanlah dirimu jika itu kesukaanmu. Berdandankah aku? Jika tidak, biarlah aku lihat kamu masih seorang pesuruh. Aduh, ini kegilaan musim panas yang menerus. Puan, orang muda dari Konosino itu kembali lagi. Saya tidak mampu menegaknya. Dia minta berjumpa dengan Puan. Aku akan keluar menemuinya. Maria yang baik, minta periksa si dia ini. Di mana sepupuku, Toby? Minta beberapa orang pesuruhku menjaga dia. Aku tidak mahu dia menyalahgunakan hartaku. Jadi kau akan mendekat dengan aku. Tiada yang lebih teruk daripada menghantar setor bibas untuk menjagaku. Ini bertepatan sekali dengan surat tu. Puan sengaja hantar dia. Tunjuk yang kuning nampak degil. Kerana itulah yang disebut dalam surat. Lemparkan rasa rendah dirimu katanya.
Belagaklah bila bersama ahli keluarga. Jangan beri muka pada orang gaji. Biarkan lidahmu petah atas tulisan ini. Letakkan dirimu bergaya yakin dan tunjukkan lagak bagaimana bermuka sedih. Gaya badan yang alih, berlidah lembut dalam gaya seorang tua yang terkenal dan seterusnya. Aku telah melemahkan dia. Namun ini semua perbuatan pencipta, dan pencipta membuatkan aku bersyukur. Sekarang ni, bila dia keluar, biar orang ini dijaga. Orang, bukan Malvolio, bukan juga kedudukan pangkatku, tetapi orang. Nampaknya semuanya sehaluan. Tiada penghalang. Tiada situasi yang tidak selamat atau pelik. Namun pencipta bukanlah aku penggerak ini. Dan dia patut diberi terima kasih. Apa khabar, Rollo? Demi kewarasan, di manakah dia? Jika puaka neraka pun diperlihatkan, setan sendiri yang merasuknya. Aku tidak gentar untuk bercakap dengannya. Ini dia. Apa khabar, Tuan? Apa khabar? Hei! Beredarlah. Aku tidak perlukan bantuanmu. Biarkan aku sendirian. Pergi. Dengar kan? Betapa biadabnya dia. Bukan kau sudah aku katakan. Tetapi, puanku meminta tuan untuk jaga dia. Itukah apa yang dia mahu? Beredarlah. Beredar. Tenang. Biarkan aku sendirian dengan. Apa kabar, Marcolio? Apa cerita? Apa ini, kawan? Jangan dipengaruhi setan. Pertimbangkanlah, dia itu musuh manusia. Tuan mengutuk setan dan dia terasa di hati. Tuan, dia sudah dirasuk. Hantar kecilnya untuk diperiksa. Bagus. Esok kita akan lakukannya. Jikalau aku masih hidup, puanku tidak mahu kehilangannya. Benarkah begitu? Tenang. Tidak tampakkah kamu yang dia ambil hati? Biarkan aku dengannya. Tiada cara lain daripada berlembut. Setan ini kasar. Dan kita tidak mahu dikasari olehnya. Apa kabar serendipku? Apa kabar, kawan? Wan, Manjaku. Marilah bersamaku. Jangan cuba main-main dengan setan. Teruk kamu dikejarkan.